Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Azlina dan rakan-rakan yang lain. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada saya sendiri, Nurliza, dan rakan-rakan yang lain iaitu Nur Hidayah, Nur Ashifah, Muhammad Aidil dan Atira Zulhaini akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran 6 orang murid 2 bestari dalam operasi tolak menggunakan kaedah Gen 10. Saya teruskan pembentangan dengan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurliza binti Muhammad Mizan akan meneruskan pembentangan bagi bahagian refleksi awal berkaitan dengan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran 6 orang murid tahun 2 bestari dalam operasi tolak menggunakan kaedah Gen 10. Baik, bagi bahagian refleksi awal, operasi tambah tolak bahagi dan darab adalah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam subjek matematik. Namun, seringkali berlaku masalah di mana murid gagal menyelesaikan soalan, terutamanya melibatkan soalan penolakan dalam bentuk lazim. Hal ini perlu ditangani dengan segera sejak di peringkat rendah kerana subjek matematik akan menjadi lebih rumit dan kompleks apabila di peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. Murid kebanyakannya sukar dan keliru apabila menolak nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar. Hal ini dapat kita lihat dalam kaedah pinjam sebelah. Dan melalui pemerhatian kami dalam tinjauan awal, kami mendapati murid kebanyakannya enggan melakukan latihan yang diberikan dalam buku-buku latihan dengan alasan soalan yang diberikan sukar untuk diselesaikan. Selain itu, kami juga mendapati murid mudah berasa bosan dan kurang berminat semasa sesi pembelajaran melibatkan subjek matematik. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan kami menyedari bahawa kaedah tradisional yang digunakan iaitu seperti pinjam sebelah memiliki kekurangan dan kumpulan kami ingin mewujudkan satu intervensi bagi menangani hal ini iaitu dengan menggunakan Gen 10. Perkara ini juga menyebabkan kami telah memilih seramai 6 orang murid dari kelas 2 bestari sebagai sasaran kami, di mana 6 orang murid ini dipilih berdasarkan keputusan ujian pos mereka, di mana 6 orang murid ini antara yang mendapat markah yang rendah dalam subjek matematik iaitu mendapat grade D dan juga gagal dalam subjek matematik. Dan perkara ini menyebabkan kami memilih 6 orang murid tersebut sebagai kumpulan sasaran kami dan bagi merealisasikan kajian tindakan kami iaitu mewujudkan intervensi Gen 10 bagi menangani masalah dalam penolakan bentuk lazim. Sekian sahaja pembentangan saya serahkan kepada pembentang yang lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashifah binti Zamri, nombor matrik 128326. Seterusnya dalam kajian ini, kami merujuk kepada dua teori yang bersesuaian dengan subjek matematik dan intervensi yang digunakan. Teori yang pertama adalah teori kognitif, yang mana teori ini memfokuskan bahawa manusia ada keupayaan mental yang mampu untuk mengelola, menyusun, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman apabila berhadapan dengan masalah. Daripada ahli psikologi kognitif, setiap murid ni akan belajar kemudian akan menyusun pengalaman tersebut dalam ingatan mereka, sama seperti yang dinyatakan oleh David Ausubel, yang mana murid akan peroleh pengetahuan melalui beberapa cara dan antaranya adalah teknik penghafalan. Jadi teknik ini berkait rapat dengan subjek matematik, yang mana pelajar akan menghafal teknik ataupun formula untuk menyelesaikan masalah pengiraan dalam subjek matematik ini. Teori seterusnya ialah teori konstruktivisme. Teori ini berkait rapat dengan pengetahuan sedia ada individu hasil daripada pengalaman atau aktiviti yang telah dilakukan. Rutherford dan Algren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka tersendiri berkenaan sesuatu perkara sama ada betul atau tidak. Namun, kefahaman tersebut perlulah dibimbing. Maka seperti yang dinyatakan oleh John Dewey, tugas pendidik di sini adalah dengan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran agar pengalaman dapat dibina dalam diri pelajar. Teori ini juga berkait rapat dengan pengetahuan sedia ada pelajar, maka guru perlu mengambil kira apa yang pelajar tahu dan tidak tahu untuk mempertingkatkan interaksi pelajar.
Baiklah, terima kasih kepada pembentang yang sebelumnya. So, saya akan memberitahu ataupun menceritakan tentang fokus kajian kami. Kajian tindakan yang kami rancang adalah untuk membangunkan formula atau teknik yang boleh membantu meningkatkan keyakinan dan pemahaman murid-murid dalam menyelesaikan operasi penolakan dengan lebih mudah. Formula dan teknik yang kami akan gunakan adalah Geng 10, di mana fokus kami adalah ingin meningkatkan minat pelajar-pelajar ini dalam matematik supaya mereka tidak merasa subjek ini sukar. Kami juga menetapkan matlamat yang tinggi untuk membantu 6 orang murid tahun 2 Bestari memahami operasi penolakan dalam matematik. Tujuan kami adalah untuk memastikan mereka memiliki asas matematik yang kuat, mengembangkan formula dan teknik untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan minat mereka dalam subjek ini. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menolak murid tahun 2 Bestari dengan menggunakan kaedah Geng 10 serta membantu pelajar untuk lebih meminati mata pelajaran matematik. Seterusnya, terdapat 3 objektif khusus iaitu meningkatkan kemahiran sedia ada dalam operasi tolak bagi 6 orang murid tahun 2 Bestari, meningkatkan tahap minat 6 orang murid tahun 2 Bestari dalam menguasai mata pelajaran matematik, dan objektif yang terakhir adalah bagi memastikan 6 orang murid tahun 2 Bestari lulus dalam ujian POS dengan menggunakan kaedah Geng 10. Baik, kita pergi pada slide seterusnya adalah persoalan kajian. Sebelum tu nama saya Nur Atirah binti Muhammad Zulhaini ya. Okey, bila kita tengok daripada segi persoalan kajian ini adalah untuk mengkaji dari aspek sejauh mana apa yang kita nak lihat dalam kajian kita ini. Kita nak tengok dari segi aspek apa yang kita nak uji kita punya kajian intervensi ni. So kalau dekat sini kami punya aspek 3 perkara yang kita ambil nilai lah. Ambil kira yang pertama adalah sejauh mana kemahiran sedia ada dalam operasi tolak bagi 6 orang murid tahun 2 Bestari selepas penggunaan kaedah Geng 10. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah sejauh mana tahap minat 6 orang murid tahun 2 Bestari dalam menguasai operasi tolak menggunakan kaedah Geng 10. So, jadi yang kedua ni kita nak tengok perbezaan antara sebelum dan selepas, sama ada mampu ke kaedah Geng 10 ni untuk menarik minat pelajar-pelajar tahun 2 Bestari yang 6 orang ni lah. Okay, yang ketiga adalah sejauh mana 6 orang murid tahun 2 Bestari lulus dalam ujian POS dengan menggunakan kaedah Geng 10. Okay, yang ketiga ni adalah kita nak tengok sama ada mampu ke kaedah Geng 10 ni membantu murid-murid menjawab ujian POS lah. Yang mana ujian POS ni adalah ujian yang dibuat selepas ujian pra. Jadi untuk kita tengoklah sejauh mana keberkesanan kaedah Geng 10 ni. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada elemen instrumen, yang mana instrumen ni kita ambil untuk dua perkara lah, yang mana tinjauan awal dan juga selepas intervensi dijalankan. Okey, untuk tinjauan awal untuk melihat sejauh mana tahap murid-murid tahun 2, 6 orang murid tahun 2 ni, kita akan melihat dari segi dokumentasi lah, yang mana kertas ujian lepas dan juga buku-buku latihan mereka. So dua ni kita akan tengok untuk menilai sejauh mana tahap pemahaman murid, dan seterusnya pada peringkat awal juga kita akan edarkan satu ujian kita panggil sebagai ujian pra lah, untuk menilai kefahaman 6 orang murid ni. Dan seterusnya untuk penilaian selepas intervensi, kita jalankan ujian POS dan juga kita akan edarkan borang soal sedidik lah. Nanti lebih lanjut ni kawan-kawan saya, cikgu-cikgu lain akan terangkan selebihnya. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 6 orang murid dari tahun 2 Bestari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Murid-murid ini dikenal pasti mempunyai masalah dalam menjawab soalan matematik, terutamanya soalan yang berkaitan dengan operasi tolak. Dan berdasarkan keputusan ujian lepas, mereka telah mendapat markah terendah di dalam kelas. Jadi satu ujian pra telah dilakukan dan didapati murid tersebut tidak dapat menyelesaikan soalan operasi tolak dan tidak dapat menguasai topik tersebut dengan baik.
Kajian tindakan ini dijalankan ke atas 6 murid tersebut untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi yang dicadangkan dalam membantu murid-murid lemah menguasai operasi tolak. Terdapat 2 kaedah yang dicadangkan dalam tinjauan awal kajian tindakan ini, iaitu kaedah dokumen dan juga kaedah ujian. Untuk kaedah dokumen, ia dilakukan dengan meneliti lembaran kerja terdahulu yang dibuat oleh murid. Contohnya seperti buku latihan dan juga kertas ujian lepas. Melalui penelitian ini, kami akan dapat memerhati sejauh mana kefahaman murid tentang topik tolak subjek matematik ini. Manakala untuk kaedah ujian, satu ujian pra dijalankan ke atas 6 orang murid tahun 2 Bestari sebelum program intervensi dijalankan. Tujuan ujian ini adalah untuk melihat sejauh mana kefahaman mereka. Ujian pra tersebut juga mengandungi 10 soalan topik tolak yang perlu diselesaikan dalam bentuk lazim. Jawapan bagi soalan ini tidak akan dibincangkan di dalam kelas kerana soalan pra ini juga akan digunakan dalam ujian pos. Ianya bertujuan untuk mengukur keberkesanan intervensi yang kita telah jalankan. Berikut merupakan contoh soalan ujian pra bagi tujuan tinjauan awal. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan intervensi, iaitu kaedah Gen 10, di mana kami menggunakan kaedah Gen 10 ini untuk membantu murid tahun 2 Bestari menyelesaikan masalah penolakan. Kaedah Gen 10 ini membantu menyelesaikan masalah penolakan dengan pengumpulan semula yang lebih baik. Gen 10 membuat penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar menjadi lebih mudah. Baiklah, untuk pembentangan yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang bagaimana hendak menyelesaikan soalan penolakan menggunakan intervensi Gen 10. Yang pertama sekali, murid itu perlulah mengetahui tentang jadual Gen 10 ini, di mana jadual Gen 10 ini terbahagi pada 2 bahagian. Bahagian pertama merupakan bahagian nombor yang disusun secara meningkat, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti yang ditunjukkan dalam slide lah. Bahagian kedua pula nombor yang disusun secara menurun, iaitu dan juga dikenali sebagai pelengkap lah dalam jadual Gen 10 ini, iaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, yang seterusnya, berdasarkan slide kita ada contoh soalan 23 tolak 6. Okey, operasi penolakan boleh menggunakan intervensi Gen 10 ini jika berlakunya penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar. Contoh dalam soalan tersebut, yang perlu kita selesaikan adalah bahagian pertama, itu 3 tolak 6. Jadi kita boleh menggunakan kaedah Gen 10 ini kerana 3 lebih kecil daripada 6. Okey, bagaimana kita nak hendak selesaikan soalan tersebut dengan menggunakan kaedah Gen 10 ini? Yang pertama, 3 tolak 6, 3 tak boleh tolak 6 kerana 3 lebih kecil daripada 6. Jadi kita perlu masih lagi menggunakan kaedah pinjam sebelah, di mana kita pinjam kepada nombor 2, iaitu 2 kita tukar kepada 1 dan 3. Okey, 3 kita tak perlu tukarkan dia kepada 13. Kita kekalkan sahaja 3 dalam digit asal. Hanya 2 sahaja yang kita tukar menjadi 1. Okey, 3 kita masih kekal pada digit asal. Jadi 3 masih lagi tak boleh tolak 6. Macam mana kita nak selesaikan? Kat sinilah kita akan menggunakan jadual Gen 10, di mana kita perlu melihat bahagian pertama dia. Okey, kita lihat bahagian pertama dia. Okey, ini contoh jadual Gen 10 lah. Okey, guru-guru boleh menggunakan kreativiti masing-masing untuk menarik minat pelajar dalam mempelajari jadual Gen 10 ini. Ini contoh yang saya buat. Okey, yang saya gunakan lah kan. Okey, baiklah. Kita balik pada soalan, iaitu 3 tolak 6. Okey, kita akan rujuk jadual Gen 10 ini bagi nombor yang bawah, iaitu nombor 6. Okey, kita cari kat sini nombor 6. Okey, bila kita dah jumpa nombor 6, kita cari pelengkap dia. Kita lihat bahagian yang kedua adalah nombor 4. Okey, nombor 4 ini kita akan tambah dengan nombor 3. Nombor 3 yang masih lagi kita kekal pada digit asal, iaitu 3. Kita ambil nombor 4 ni, pelengkap ni, kita tambah kepada nombor 3
yang kita kekalkan tadi. Jadi 3 tambah 4 jawapannya adalah 7. Okey. Ingat kita perlu lihat bahagian yang pertama. Okey, bahagian pertama, baru bahagian yang kedua. Kemudian nombor yang kita lihat adalah nombor yang bahagian bawah. Kita jangan cari nombor 3 dekat sini. Kita kena lihat nombor bawah dalam soalan itu adalah nombor 6. Kita cari nombor 6 dan kita lihat pelengkapnya adalah 4. Jadi 4 itu kita letak kepada nombor yang kita kekalkan digitnya, iaitu 3. Okey, 3 tambah 4 adalah 7. Untuk nombor yang seterusnya, iaitu 2 yang kita tukar kepada 1 tadi, kita hanya bawa turun saja 1 ke bahagian bawah. Okey, sebab bawah nombor 2 tu dah tak ada apa-apa nombor kan. Jadi kita turunkan saja 1 bawa kepada bawah, iaitu jawapan akhirnya adalah 17. Begitulah kaedah atau cara untuk menggunakan kaedah gen 10 ini dalam operasi tolak. Tetapi murid perlu ingat kaedah gen 10 ini, yang pertama perlu mengetahui jadual gen 10 itu sendiri. Yang kedua, kaedah gen 10 ini akan berlaku apabila melibatkan penolakan nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar. Dan yang ketiga, masih menggunakan kaedah pinjam sebelah, namun nombor yang kita pinjam sahaja kita tukarkan digitnya, tetapi nombor yang di sebelahnya yang kita hendak beri pinjaman tersebut tak perlu tukar, kekalkan dalam digit asal. Kemudian lihat bahagian bawah nombor mana yang patut kita gunakan untuk merujuk kepada jadual gen 10. Dan dalam jadual gen 10 ini kita perlu melihat bahagian pertama dahulu, kemudian barulah bahagian yang kedua. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk contoh intervensi yang kedua, kita boleh lihat daripada rajah 1.2 ini menunjukkan bahawa yang pertama, kaedah penolakan dengan nombor yang lebih besar tetapi langkahnya tetap sama. Yang kedua, murid mengidentifikasi nombor yang lebih kecil dan lebih besar dan melukis jadual geng 10 untuk memudahkan intervensi. Yang ketiga, contoh soalannya adalah 513 tolak dengan 76. Nombor 4 pula, nombor 3 tidak dapat ditolak dengan nombor 6. Jadi kaedah pinjam sebelah digunakan tanpa mengubah nombor 3. Murid mencari nombor 6 dalam jadual geng 10 dan melihat pelengkapnya, iaitu 4. Nombor 4 ditambah dengan nombor 3 menghasilkan jawapan 7. Manakala nombor 1 diubah menjadi kosong dan digunakan kaedah pinjam sebelah dengan nombor 5. Nombor 5 pula diubah menjadi 4 dan nombor 10 tetap pada digit asal. Murid dapat melihat bahagian pertama jadual dan menemukan nombor 7 dengan pelengkap 3. Nombor 3 ditambah dengan nombor kosong dan menghasilkan jawapan 3. Nombor 4 pula ditempatkan di bawah dan jawapan akhirnya adalah 437. So, apa penekanan dalam kaedah gen 10 ni? Yang pertama, ia dapat mengurangkan kekeliruan murid dalam soalan penolakan. Manakala yang kedua pula adalah membuat soalan penolakan menjadi lebih menarik dengan menerapkan kaedah penambahan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan minat dan keseronokan murid dalam menyelesaikan soalan penolakan menggunakan kaedah gen 10. Penilaian ini diguna pakai untuk menilai sejauh mana intervensi yang digunakan dapat mencapai objektif yang kita dah bincangkan tadi. Jadi yang pertama, kami mengambil kira dari segi kaedah pemerhatian lah. Yang mana selepas program dijalankan, kami mengajukan soalan secara rawak kepada 6 pelajar ini dan melihat bagaimana cara murid itu menjawab soalan yang diajukan. Kami juga ada meminta antara pelajar ini untuk membuat soalan, ada beberapa soalan di hadapan kelas lah. Ini untuk melihat sejauh mana pelajar itu minat akan satu perkara yang mereka buat dan nak lihat sejauh mana mereka faham akan kaedah penolakan yang dipakai.
Jadi yang kedua adalah kaedah ujian. Macam saya terangkan tadi, ujian PUS akan dilaksanakan pada akhir fasa bertujuan untuk mengenal pasti peningkatan dari segi pencapaian murid. So, jadi ujian PUS ini diguna pakai disebabkan oleh kita nak menilai keenam pelajar ini sama ada dapat ataupun tidak mereka mencapai tujuan utama kita lah. Tujuan utama kami menjalankan kaedah intervensi geng 10 ini, sama ada mereka dapat catch up ataupun tidak. So, jadi kita jalankanlah ujian ini, dan rekod-rekod daripada ujian yang dijalankan itu akan disimpan dan dia akan dinilai dari semasa ke semasa. Okey, bagi cadangan penilaian yang terakhir adalah kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ni bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dari semua pelajar yang terlibat berkaitan kefahaman mereka lah mengenai kaedah intervensi yang dijalankan ni. Soal selidik yang dijalankan ni juga bertujuan untuk memahami sejauh mana kefahaman dan kemahiran pelajar bertambah setelah diperkenalkan dengan kaedah Geng 10 ni. Okey, berikut adalah merupakan contoh borang soal selidik yang digunakan oleh pengkaji, yang mana pengkaji bertanyakan secara rawak kepada pelajarlah pendapat mereka semasa di dalam kelas. Baiklah, bagi jadual pelaksanaan, kami telah membina sebuah catagan di mana pada minggu pertama kami meneliti dokumen-dokumen sebelumnya, iaitu contohnya seperti buku nota, kertas ujian lepas serta latihan tugasan yang pernah diberikan sebelum ni. Pada minggu kedua pula kami terus untuk membuat soalan untuk ujian pra dan ujian pos dan membentuk borang soal selidik. Pada minggu ketiga hingga minggu keempat kami menjalankan ujian pra, membuat pemerhatian ketika menjalankan ujian pra, menganalisis markah ujian pra, menganalisis data soal selidik, melaporkan dapatan analis data soal selidik dan melaporkan dapatan pemerhatian. Pada minggu kelima dan minggu keenam, kami melaksanakan aktiviti intervensi dan melakukan pemerhatian semasa intervensi dijalankan. Pada minggu ketujuh, kami menjalankan ujian pos untuk menilai tahap perubahan pelajar dan mengedarkan soal selidik selepas intervensi selesai. Pada minggu ke-8, kami menganalisis data ujian pos dan soal selidik. Pada minggu ke-9 pula, kami menyediakan jadual dan pelaporan hasil analis data dan menulis refleksi kajian dan membuat cadangan. Pada minggu ke-10 dan ke-11, kami terus membuat laporan kajian tindakan ataupun menyiapkan kajian tindakan kami. Dan pada minggu ke-12, kami menghantar laporan kajian tindakan kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan anggaran pembelajaran bagi kajian tindakan kami. Berikut merupakan jadual anggaran pembelajaran, antaranya adalah jenis bahan, bilangan, kos dan juga jumlah. Okey, bagi jenis bahan terdapat kertas A4, marker pen, photostat, kertas A4 berwarna. Dan berikut adalah anggaran pembelajaran yang kami gunakan dan jumlah keseluruhan bagi bahan-bahan yang kami gunakan dalam kajian tindakan kami. Jumlahnya adalah RM62.57. Sekian sahaja pembentangan bagi kajian tindakan kami, iaitu meningkatkan kemahiran 6 orang murid tahun 2 Bestari dalam operasi tolak menggunakan kaedah Geng 10. Sekian, terima kasih.